lari. Masa dekat. Betul. Okey. Anda bersama saya live bersama saya Kabul Idris di BMF Media TV. Kita berada di Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua tuan-tuan puan-puan boleh tengok semua. Akhirnya tumbang juga ya. Akhirnya tumbang juga setelah kami dan juga pihak Kementerian KASA, Kementerian Air dan Al-Fadhil Dr. Zudi pun ada dekat sana bersama-sama dengan penduduk. Eddie, boleh cakap sikit? Okey, ni saudara Eddie ya, salah satu penduduk di sini. Ini sebenarnya asnaf sebenarnya. Dalam keadaan PKP sekarang, kerja pun tak menentu, income pun tak menentu dan kerajaan tak boleh tunggu sampai lepas PKP. Sedangkan roboh ni tak akan selesaikan masalah banjir sebab yang puncanya adalah bottleneck sungai di hadapan sana, jambatan JKR. Jadi mungkin saudara Eddie boleh luahkan sikit perasaan bagaimana sebenarnya bila rumah menjadi bangsa perobohan yang seperti ini. Jadi dipersilakan saudara. Jika kerajaan ni memang tak adil lah, dia bertindak dengan caranya nak masa keadaan sekarang dalam keadaan PKP, bagi saya lah tak adil lah. Pagi tadi saya pun pergi jumpa dengan Ros, pergi jumpa YB Helmi. Dia pun telefon ke MB, tak ada rasmi dah, tak ada surat lah. Cuma cakap WhatsApp sajalah. Hanya 2 rumah saja untuk ini hari tak diroboh lah. Rumah saya dengan rumah Ros. Yang lain saya tengok sahabat-sahabat saya pun dah mula dah gersah. Macam mana kehidupan saya sedang Lepas daripada ini. Yalah, sekarang ni kalau rumah ni roboh, nanti nak cari duit untuk sewa dan macam-macam lah. Banyak lah dengan anak-anak sekolah sekarang ni. Saya anak sekolah 3. Mungkin saudara Eddie boleh terangkan sikit tentang apa ni ya. Okey. Jadi mungkin saudara Eddie boleh terangkan sikit tentang rumah Selangor yang asalnya ditawarkan, kita tengok rumah tak ada, tak wujud dan sebenarnya betul tak ada sebenarnya. Saya betul-betul kecewa lah juga yang itu tu. Tapi kita nak macam saya, macam orang kata orang bawah ni kadang pergi tanya pemaju jabatan itu je lah. Saya boleh, kalau ada yang macam orang yang boleh tolong support macam Dr. Zudi, macam Ustaz yang dan rakan-rakan yang membantu, itu je lah. Okey, terima kasih banyak Ustaz Eddie. Jadi kita harapkan ya 2 rumah lagi yang belum diroboh, jadi insyaAllah kita mengharapkan rumah ini tak akan diroboh selama-lamanya, dan insyaAllah kita akan cuba usahalah macam mana cara untuk supaya rumah ini mendapat pengiktirafan selepas ini insyaAllah. Ni antara abang yang orang lama dah dekat sini, antara yang awal dekat sini. Memang zalim. Okey, ni Dr. Zudi bersama saya. Dan Dr. Zudi memang daripada awal memang all out lah. Dan saya ni kadang-kadang segan Dr. Zudi sampai pejabat tanah di sini satu hari 3 kali ulang-alik. 3 kali ulang-alik untuk bantu penduduk di sini, minta penangguhan, beri masa dan seumpamanya. Dan sebab pihak KASA berusaha all out sebenarnya supaya diambil sebelah sana. Mungkin tuan-tuan pasal nampak tebing di sana ya, ada macam tembok tu. Itu sebenarnya tembok air. Itulah sempadan asal sungai, sepatutnya ambil ke sebelah sana, bukan di sebelah sini. Jadi mungkin Dr. Zudi boleh sebut sikit kepada publik tentang apa perasaan dan Dr. Zudi punya pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya melahirkan rasa yang begitu terharu dan jiwa saya rasa terhempas
dengan apa yang telah berlaku ini. Sebenarnya kami di pihak kementerian, khususnya pejabat yang berhormat menteri, kita telah menerima surat rayuan daripada Persatuan Penduduk dan juga penduduk-penduduk di kawasan ini pada akhir bulan Jun, dan seterusnya saya telah turun bertemu dengan penduduk dan meninjau sendiri kawasan yang ada, dan saya ingin melihat apa sebenarnya punca yang menyebabkan rumah penduduk-penduduk ini perlu dirobohkan. Jadi selepas bertemu dengan penduduk, mereka memberikan penerangan bahawa sebenarnya kawasan ini telah diterokai lama dahulu. Saya yakin pegawai-pegawai yang berkhidmat di pejabat tanah dan juga di tempat-tempat yang ada kaitannya dengan perobohan ini, boleh jadi mereka pun tak lahir lagi waktu tu. Jadi saya telah berkunjung pula ke JPS disebabkan ruang yang ada kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air ini sangat sedikit. Projek ini adalah projek Kerajaan Negeri Selangor, walaupun pelaksananya ialah JPS, di mana JPS ini ada kaitan dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jadi saya telah berkunjung ke JPS, bertemu sendiri dengan pengarah JPS Selangor, meminta pandangan dan sebagainya. Maka isu yang timbulnya ialah jajaran sungai ini telah dibuat reka bentuknya oleh perunding, di mana ianya tidak pergi kepada jajaran yang ada sekarang. Sebaliknya jajaran itu dibelokkan sehingga hampir kepada rumah penduduk. Jadi saya juga telah pergi ke pejabat tanah. Tujuan saya pergi ke pejabat tanah ini ialah supaya ditangguhkan perobohan ini, kerana dengan penangguhan itu kita boleh membuat perundingan dengan konsultan yang membuat reka bentuk ini supaya ada perubahan, ada perubahan jajaran dan dapat menyelamatkan, kalaupun tidak semua rumah penduduk ini, dapat diselamatkan beberapa rumah. Jadi kita nak memerlukan sedikit masa daripada pihak pentadbiran tanah di daerah Petaling dan juga daripada Kerajaan Negeri Selangor, sedikit masa sahaja untuk kita bincang dengan perunding, dan saya yakin kalau masa itu diberi yang secukupnya, kita boleh ambil penyelesaian secara menang-menang. Mungkin bukan semua rumah penduduk dapat diselamatkan, tetapi ada tempat yang boleh diselamatkan. Jadi saya telah turun ke pejabat tanah dan minta penangguhan, tetapi tidak dapat penangguhan, dan akhir sekali saya telah turun bertemu sendiri dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Menteri Besar memberi penangguhan, dan saya percaya Menteri Besar tidak mendapat gambaran yang sebenar, apa yang berlaku sebenarnya. Dilaporkan oleh exco dia, oleh pegawai-pegawai dia, bahawa tidak ada cara untuk mengelakkan rumah dirobohkan. Kalaulah diberi sedikit masa, saya percaya kita boleh berunding dengan pihak konsultan dan ada ruang untuk perkara ini diselesaikan secara menang-menang. Dan apabila saya bertemu dengan Menteri Besar, dia telah memberi penangguhan selama 2 minggu. Dalam tempoh 2 minggu itulah saya berusaha untuk yang pertama sekali saya telah pergi ke Nahrim. Nahrim ini adalah agensi penyelidikan yang berkaitan dengan hidrologi, termasuk sungai, dan saya telah cuba untuk mereka ni memberikan pandangan alternatif. Apabila penduduk mengemukakan jajaran baru, jadi kita bawa jajaran baru tu untuk bincang dengan Nahrim. Boleh jadi Nahrim dengan sifat sebagai institusi profesional, dia boleh memberi pandangan alternatif. Dan apabila saya diberitahu, saya telah memberitahu kepada Nahrim supaya mereka dapat buat kajian, Nahrim telah turun. Pada minggu lepas
Nahrim telah turun. Ketua pengarah Nahrim telah turun. Pengarah yang in charge dalam bidang lembangan saliran juga telah turun. Mereka melawat kawasan ini bersama-sama dengan JPS Selangor. Dan selepas itu tempohnya terlalu singkat. Mereka tak boleh buat apa jika tidak diberikan satu tempoh yang panjang. Sebab itu saya telah berusaha sekali lagi untuk dapat penangguhan. Dan saya telah minta disebabkan walaupun saya ni pimpinan PAS, tetapi saya bertindak di atas asas bahawa saya adalah setiausaha politik di Kementerian Alam Sekitar dan Air. Saya telah minta kepada pimpinan politik, terutama yang ketua PAS kawasan dan juga ketua Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor, supaya dapat minta sedikit lagi penangguhan daripada kerajaan negeri, supaya adanya ruang untuk kita membetulkan reka bentuk ini dan menyelamatkan rumah penduduk. Tetapi saya sendiri telah menghantar mesej kepada sahabat saya yang jaga perkara ni, iaitulah Exco YB Izham, supaya dapat sedikit penangguhan. Tetapi beliau menyatakan tak dapat beri penangguhan lagi. Dan hari ini sebagaimana yang telah kita lihat, akhirnya rumah ni telah pun dirobohkan. Rumah ini saya rasa ramai yang tak tahu. Sebenarnya kawasan sini dahulu adalah kawasan paya. Kemudian penduduk-penduduk telah menambak rumah ni, menambak kawasan ini menjadi tempat perumahan. Sungai yang ada di depan ni kecil sahaja sebenarnya. Sekitar 1 hingga 2 meter sahaja. Semuanya adalah kawasan paya. Penduduk tambak dan bina rumah. Sebagaimana yang telah pun disebut oleh Ustaz Zaharuddin tentang bagaimana mereka menerokai tanah ini. Tetapi malangnya, saya nak sebut, mereka yang membuat keputusan, mereka tak turun sendiri bertemu dengan penduduk, memekakkan telinga untuk mendengar pandangan penduduk, bahkan mengugut penduduk. Dan ini adalah sesuatu yang saya sangat kesalkan. Saya berharap kepada pihak yang bertanggungjawab, sama ada pejabat tanah ataupun kerajaan negeri, supaya mempertimbangkan. Ada 2 lagi yang belum dirobohkan. Kalau boleh tolong selamatkan. Tolong selamatkan dan bagi ruang untuk kita bincang bagaimana kita boleh mengubah jajaran ini supaya tidak kena kepada rumah penduduk. Itu di antara penyelesaian yang boleh kita cadangkan sekarang. Kalau kita boleh ubah jajaran ini, walaupun dia sebut akan berlaku pertambahan 1 juta kos, saya nak tahu kat mana 1 juta tu, apa item dia. Binaan asal ni sepatutnya bukan berlaku pertambahan. Kalau diikut dengan binaan asal, saya rasa dia akan menjimatkan lagi. Jadi kita nak tanya kat mana kos itu. Tidak boleh hanya menyatakan 1 juta semata-mata, tapi kat mana kos dia. Itu yang menyebabkan bila kalaulah tidak pekak telinga, sebab kita kena maklum bahawa struktur ini bukan struktur yang mati. Di dalam struktur ini ada manusia-manusia yang hidup, yang mereka memerlukan keprihatinan daripada pihak perunding, daripada jurutera dan sebagainya. Tolong layan mereka ni, bukan melayan mereka ni sebagai struktur yang mati. Jadi kalaulah dapat diubah, dan projek ini tidak lagi memerlukan meruntuhkan 2 buah rumah yang tinggal ni, dan selepas ini tidak lagi memerlukan kawasan ini, kita harap supaya kawasan ini diberikan balik. Walaupun rumah sudah dirobohkan, lot tanah diberikan balik kepada mereka yang telah duduk di kawasan ini. Itu saja, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Zudi. Mungkin abang boleh Sebagai kita bincang tadi kan, kalau satu rumah 300,000, ada 19 rumah, agak-agak berapa jumlah kita? Yang diminta oleh pihak penduduk ni, keseluruhan pampasan yang diberikan kepada mereka ni 2 juta. Keseluruhan. Okey, saya nak kita berbalik kepada sektor yang tadi Abang Zee cakap tadi. Pihak mereka memerlukan 1 juta, betul?
Sedangkan ada 19 biji rumah, kalau sebiji 300 ribu, maknanya 19 biji hampir lebih kurang 2 kali 3, 6 juta. Sedangkan dia nak perlukan juta yang kau nak korban 6 juta. Panas.